Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Dato' IR Dr. Riza Atiq Abdullah. Okay, nama saya adalah Luis Dila Anak Usik daripada nombor matrik A1692323 daripada Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan dan juga program Sains Politik. Hari ini saya akan membincangkan tentang perancangan pengangkutan bandar di Sibu Sarawak. Okey, ini adalah tugasan yang saya akan buat. Baiklah, ini adalah peta kawasan saya. Ini adalah kawasan Sibu. Ini adalah kawasan Sibu yang sangat sesak dengan pembangunannya. Dan ini adalah gambar yang saya ambil. Ini adalah untuk tempat pelancongan lah. Iaitu waterfront ya, waterfront Sibu. Baiklah, masalah pengangkutan yang dihadapi. Yang pertama adalah kekurangan pengangkutan awam, terutamanya bas di kawasan PPR. Kedua adalah jalan raya yang sempit dan lampu isyarat yang lama. Ketiga adalah kekurangan tempat letak kereta di bahagian pasar sentral Sibu. Dan keempat adalah jalan yang tidak berturak di setengah kawasan, terutama di kawasan luar bandar. Baiklah, ini adalah cadangan polisi pengangkutan untuk kekurangan pengangkutan awam tadi adalah penggunaan bas percuma pada hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Bas perlulah diberikan penuh keselesaan kepada pengguna. Bas yang diberikan penuh keselesaan ini bermaksud perlulah menyediakan kerusi yang sempurna, iaitu tak rosak. Yang kedua adalah persekitaran bas itu tak adalah bau busuk dan juga perlulah bersih. Yang kedua adalah teknologi yang canggih mengesan kenderaan yang sesak untuk memberikan pelepasan yang lama untuk laluan tersebut. Ini untuk lampu isyarat yang lama lah. Teknologi yang canggih ni contohnya seperti yang apa yang saya baca adalah sepanjang sebelum 500 meter lampu isyarat terdapat satu teknologi yang mengesan kenderaan, jumlah kenderaan yang melalui kawasan tersebut. Jadi setiap jumlah itu akan dikira dengan tempoh lampu isyarat tersebut. Makin banyaklah kenderaan tersebut dan juga makin lamalah lampu isyarat. Tapi ia bergantung kepada laluan dan juga persimpangan kawasan tersebut. Yang ketiga adalah kekurangan tempat letak kereta. Saya fikirkan iaitu pembinaan tempat letak kereta bertingkat di kawasan waterfront. Yang keempat adalah jalan raya yang tidak berturah di kawasan luar bandar Sibu. Saya merasakan bahawa ini adalah tugas pembenaran luar bandar dan juga bandar perlu audit setiap kawasan yang tidak berturap di luar kawasan bandar Sibu. Hal ini adalah untuk mengelakkan kemalangan jalan raya lah di kawasan luar bandar tersebut. Okey, untuk cadangan pendek adalah untuk 3 tahun. Yang pertama adalah menyediakan pas pembayaran mudah yang menggunakan aplikasi Sarawak Pay. Yang kedua adalah meningkatkan lagi kemudahan tiang bas, lintasan berjalan kaki dan basikal yang berbumbung untuk kawasan tengah-tengah bandar supaya mereka tidak panas dan juga memberikan keselesaan. Iaitu ketiga adalah membina penerangan jalan raya di kawasan sesak seperti pusat membeli belah, laluan zebra dan juga hal libat kelajuan di kawasan hospital-hospital swasta. Okey, ini adalah gambarnya. Ini adalah aplikasi Sarawak Pay untuk digunakan pas kenderaan awam yang digunakan untuk rakyat Sarawak lah dan juga orang yang melancong ke Sarawak. Yang kedua adalah berjalan kaki berbumbung di kawasan berdekatan beli belah untuk keselesaan rakyat. Yang ketiga adalah kawasan tempat perhentian bas yang dilengkapi dengan mesin air minuman. Hal ini jika mereka rasa nak rehat, jadi mereka boleh menggunakan mesin minuman air lah, vending machine ni. Yang ketiga adalah penerangan jalan, speed hump yang tidak terlalu tinggi dan menjaga rangka kenderaan supaya bumper tak rosak dan sebagainya. Untuk cadangan jangka masa panjang pula membina tempat parkir bertingkat di kawasan waterfront, memperlebarkan jalan di kawasan lebuh raya persekutuan supaya banyak kenderaan tidak sesak. Yang ketiga adalah menstruktur semula jalan untuk kenderaan berat supaya tidak melalui jalan lebuh raya untuk mengelakkan kemalangan jalan raya. Okey, di sini kita dapat lihat ini adalah peta kawasan Sibu Sarawak. Di sini adalah pusat sentral market. Jadi kawasan ini penuh dan sesak untuk pengguna-pengguna jalan raya lah. Jadi saya cadangkan untuk menggunakan pembinaan jalan raya, pembinaan tempat letak kereta di kawasan bulatan ini, iaitu penimbunan tanah untuk kawasan waterfront untuk pembinaan tempat letak kereta. Jadi dekat sini ada kawasan untuk tempat letak kereta kerana sekarang ini pangkutan air tidak digunakan lagi, jarang digunakan kerana darjah tersampaian di tempat-tempat yang terputus sekarang ni sudah tinggi, sudah dapat. Jadi itulah saya merasakan bahawa saya merasakan bahawa pembenaran patut membina tempat letak kereta yang bertingkat di kawasan tersebut. Seterusnya dalam memperlebarkan jalan raya persekutuan seperti yang saya ditandakan menggunakan anak panah ini,
Hal ini bukan saja dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas, malah ia juga dapat mengurangkan kemalangan. Kemaran lalu lintas tertutup perlulah diletakkan di kawasan jalan raya persekutuan untuk mengurusi kenderaan jalan raya. Jadi kawasan ini terdapatnya jalan raya yang sempit, jadi boleh dilebarkan supaya mereka tidak pengguna boleh menggunakan jalan raya ini secara selesa dan juga selamat. Seterusnya, dalam menstruktur semula jalan raya untuk kenderaan berat, menstruktur jalan raya untuk kenderaan yang berat adalah penting untuk mengurangkan kos pembaiki jalan raya. Di sini kita lihat bahawa terdapat 3 jalan raya yang melalui Bandar Sibu. Salah satu jalan raya tersebut digunakan untuk kenderaan berat supaya tidak mengganggu kenderaan berat yang lain. Jadi ini yang bulatan ini adalah saya gunakan untuk kenderaan berat yang lain. Yang kedua ini, yang ketiga ini adalah digunakan untuk pengguna awam biasalah. Jadi supaya kurangnya sesakan lalu lintas dan juga kurangnya kesesakan dan kos pembaiki jalan raya. Jadi bila rosak hanya satu laluan saja perlu dibaiki. Jadi yang lain itu kurang rosak disebabkan kenderaan yang tidak berat dan juga kenderaan biasa. Jadi itu sahaja perancangan bandar saya. Sekian, terima kasih.